Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah selesai episod yang ketiga iaitu VLOOKUP dan Array Formula. Kita akan masuk dalam episod yang keempat. Sebelum tu saya nak tunjukkan berkaitan data. Okey, contohnya kita telah setting Google Form ni dalam bentuk teks. Tapi jika ada kosong, dia akan baca dalam bentuk teks. Tapi jika ada dalam bentuk number, okay, saya tunjuk yang dalam bentuk tak ada kosong. Okay, contohnya data ni, saya copy dan saya akan masukkan data. Okay. Saya masukkan data lagi, contoh. Okay, contohnya bila saya submit, data yang dibaca dalam bentuk number. Kalau dalam data studio, bila kita blend data, tak ada masalah. Tapi kalau kita gunakan analisis ni, data untuk nama ni tak boleh dibaca. Jadi, setiap kali kita masukkan, kita kena format. Kita kena format kepada plain text. Barulah data tersebut boleh dibaca. Contohnya di analisis tadi tak boleh baca. Sekarang ni dah boleh baca. Sekarang bagaimana kalau kita nak auto boleh baca? Kita letak terus pada data murid. Kita akan gunakan formula iaitu SUMIF ni terus kepada data murid daripada ABDM. Analisis ni kita akan copy. Kita terus letakkan pada data murid. Dan saya akan paste special value only. Dan saya akan letakkan secara menegak untuk menjimatkan space kita. Highlight semua dan kita susun semula. Jadi jimat. Sekarang ni penggunaan SUMIF. Kita nak keluarkan data daripada form responses. Data murid. Data ni kita akan gunakan SUMIF sama dengan SUMIF. SUMIFS. SUMIF. Data yang kita perlukan ialah daripada form responses iaitu bahan bukan buku. Klik form responses. Kita cari bahan bukan buku ni. Kita klik atas kolom C. Jadi semua kolom C kita akan ambil lah. Klik kolom C, koma, dan kita ambil IC. Kolom B. Klik kolom B, koma, dan kita masuk dalam data murid. Klik data murid. Kita klik pada IC murid inilah. Klik pada IC dan kita tutup kurungan. Enter. Ini nama. Ni nombor IC. Nombor KP. Kalau kita lihat pada 012345678899 ni, data muridnya ialah 12. Kita tengok 8899. Yang ni tak. Yang ni dan yang atas 2 dan 10 dia count, jadilah 12. Dan kita nak supaya data ni dibaca hingga ke bawah semua murid. Apa yang kita kena buat ialah kita double klik je. Dia akan auto baca. Jadi tak banyak kali proses, kita tak perlu tarik je. Double klik dia akan auto bacalah semua murid ni. Sama dengan bahan buku fiction. Kita buat juga sama dengan SUMIF, ada S, dari dalam form responses kita, bahan buku fiction, klik, koma, ambil IC, koma, dan kita masuk dalam data murid, klik pada nombor IC, tutup kurungan dan kita klik enter.
double klik. Senang je. Double klik, data lain akan ikut. Okay. Contohnya, Ifah Nur Zahidah, 15. Kalau kita lihat sini, okay, 14 tambah 1. Jadi, 15 lah data bahan buku fiction. Yang lain pun sama. Kita masukkan sama dengan sum if. Sum if, data for responses, bukan fiction. Bahan buku, nombor IC, data murid, nombor IC yang pertama. Tutup kurungan, enter, dan kita double klik yang bawah tepi. Ada kotak kecil je. Kita klik ataupun double klik. Okey. Okey, sekarang ni Muhammad Abdul Bari ataupun kita lihat pada Ifah Nur Zahidah. Okey, 10, 1. Jadi 11. Contohnya kalau kita masukkan satu lagi datanya. Okey. Saya copy. Okey, saya submit lagi datanya. Nombor IC. Contohnya saya masukkan satu. Satu, semua satu. Okey. Saya klik submit. Bila saya klik submit, 11 jadi 12, 15 jadi 16, 12 jadi 13. Dia akan count semua bahan bacaan, bukan buku dan sebagainya. Yang lain pun sama je. Kita buat formula yang sama dengan sum if. Sum if, form responses, bahasa. Untuk bahasa Melayu, nombor IC, B, dan nombor IC yang pertama, tutup kurungan, enter. Dan kita double klik. Yang lain akan follow. Contoh, kita ambil satu murid yang bawah sekali. Okey, yang ni Zarif Ryan. Saya copy. Saya masukkan data untuk murid ini. Contohnya murid ini buat penerapan kendiri lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contoh. Bila kita klik submit, kita lihat kepada data Zarif. Okey, 1, 2, 3, 4. Yang lain kita tak masukkan lagi datanya. Dan prosesnya kita akan selesaikan sama dengan sum if, form responses, data dia. Ini sekarang ni bahasa Inggeris. Okey, kita klik pada kolom bahasa Inggeris G, klik pada kolom IC, masuk semula dalam data murid, klik IC yang pertama, tutup kurungan dan klik enter. Dan double klik. Dia akan ikut semua. Okey, kita buat semua. Sum if semua, form responses, lain-lain bahasa, kemudian kita klik pada IC, seterusnya data murid, IC yang pertama, kotak yang pertama, A2, tutup kurungan, enter, double klik. Simple je formula dia. Sama dengan sum if, form responses, jumlah muka surat. Klik pada kolom dia, kolom I, nombor IC, B, kolom B, data murid dan IC yang pertama. Klik, tutup kurungan, enter dan double klik. Okey. Sama dengan jumlah aktiviti, sama dengan sum if. Okey, yang ni kita gunakan sum if je. Sum if, kurungan, masuk dalam form responses. Kita pergi bahagian jumlah aktiviti, nombor IC, dan nombor IC yang pertama. Tutup kurungan, enter. Okey, double klik. Seterusnya, mungkin kita nak tambah jumlah bacaan. Okey, ini saya type jumlah bacaan.
bacaan. Okey, jumlah bacaan ni jumlah bacaan ialah daripada sum sama dengan sum, kita akan sum bahan bukan buku, fiction bukan fiction. Highlight dan kita tutup kurungan. Enter. Okey, sama ada kita gabungkan yang ni ataupun gabungkan bahasa tiga ni. Sama ada tiga ni ataupun tiga ni. Okey, double klik. Okey, auto Ini contohnya jumlah bacaan untuk ifah. Okey. Dah siap formula kita menggunakan sum if. Okey, kita akan buat contoh satu lagi. Contohnya untuk tarikh lagi. Copy. Kalau sebelum ni 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Kita akan masukkan data lagi. Contohnya saya masukkan satu je lagi. Satu je. Okey, ini sebelah pun tak apalah. Okey, submit. Dan dia akan berubah daripada 1 kepada 2, 2 kepada 3 dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kepada jumlah bacaannya ialah 2 tambah 3 tambah 4. Jadi 9. Itu adalah jumlah bacaan murid. Gabungan daripada bahan bukan buku dan bahan buku. Okey, selesai berkaitan penggunaan sum if. Saya akan sambung selepas ni penggunaan countif untuk membuat rumusan mengikut kelas. Okey, kita akan tambah rumusan kelas. Ini adalah data murid. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.